Okey, hari ini saya nak tunjuk cara nak menjawab soalan bagi soalan latihan strategi susun atur. Okey, contoh soalan seperti yang saya telah sertakan dalam nota. Okey, contohnya adalah tugasan A sehingga I perlu dilaksanakan oleh barisan produk baru. Masa produktif sehari adalah 7 jam dan jadual pengeluaran memerlukan 35 unit daripada output untuk dilengkapkan setiap hari oleh barisan pemasangan. Okey, pertama sekali bila awak tengok soalan strategi susun atur ni, awak kena fahamkan table ataupun jadual tugasan yang diberikan. Okey, cara nak baca jadual tugasan ni adalah awak tengok tugasan. Okey, tugasan untuk produk ni adalah ada tugasan A sampai tugasan I. Okey, so bermula produk baru tu nak siap, mula-mula dia orang kena buat tugasan A dulu, kemudian baru dia boleh ke tugasan B dan tugasan C dan seterusnya. Maksudnya dia mesti ikut flow, tugasan A, tugasan B, tugasan C, D, E, F, G, H dan I. Tugasan I adalah tugasan yang akhir sekali untuk membuat produk baru. Okey, masa tugasan ni dalam minit, iaitu masa tugasan ni merujuk kepada tugasan tersebut. Kalau tugasan A nak siapkan adalah 8 minit, tugasan B 7 minit dan seterusnya. Tugasan I adalah 6 minit. Okey, tugasan sebelum bermaksud sebelum awak nak siapkan tugasan A ni, apa tugasan yang awak kena siapkan. Okey, contoh tugasan A, sebelum awak nak siapkan tugasan A ni, tak ada tugasan sebelumnya. Maksudnya tugasan yang pertama sekali A lah tugasan yang pertama sekali, sebab sebelum dia dah tak ada tugasan. Okey, cuba tengok tugasan B. Sebelum kita nak buat tugasan B, kita perlu buat tugasan A. Maksudnya sebelum B mesti ada tugasan A, sebab dia kata tugasan sebelum adalah A. Tengok C pula. Sebelum kita nak buat tugasan C, kita mesti buat tugasan B. Maksudnya sebelum awak nak siapkan tugasan C, mesti buat tugasan B dahulu. Dan seterusnya D, sebelum tugasan D, awak mesti siapkan tugasan B. Berbeza dengan E, sebelum awak nak buat tugasan E, awak mesti siapkan tugasan A. Dan F, C dan D, G, E, H, E, I, G dan H. So awak kena fahamkan dulu jadual tugasan ni. Okey, selepas awak fahamkan jadual tugasan ni, awak boleh tengok soalan. Okey, soalan dia yang pertama, dia kata lukis gambar rajah keutamaan operasi. Maksudnya awak kena lukis gambar rajah operasi ni mengikut jadual yang disediakan. Okey. Soalan A, dia kata lukis gambar rajah keutamaan operasi. So awak kena, pertama sekali awak kena tengok A sebelum dia tak ada tugasan kan. So awak buat A. Sebelum dia tak ada tugasan, so tak ada apalah. Okey, selepas tugasan A, awak ada tugasan B. So awak kena buat kat sini tugasan B. A ke B, kena buat anak panah macam ni. Sebabnya dia kata sebelum A tak ada apa, lepas A B, lepas B C, tapi sebelum B ni adalah A. So awak kena buat anak panah. Lepas tugasan A pergi kepada tugasan B. Okey, tengok pula. Lepas tugasan B, awak kena pergi buat tugasan C. So awak pun buat kat sini tugasan C. Okey, kenapa saya buat kat sini? Sebab dia kata C sebelum tugasan C adalah B. So maksudnya awak kena buat anak panah ke sini. Okey, dan seterusnya D. Selepas C, D. Okey, tapi sebelum D adalah B. Okey, berbeza dengan C sebelum dia B, D sebelum dia B. Samalah, cuma bezanya
D ni sebelum ni bukan C. Maksudnya awak tak boleh letak D kat sini. Awak kena letak D dekat bawah ni. Okey. Sebabnya sebelum D ni adalah B. Tengok sini. D, B. So awak kena buat anak panah D ke B. Sebelum tugasan D ada tugasan B. Sebelum tugasan D ada tugasan P. Kemudian E. E selepas D. Tapi sebelum E adalah A, tugasan sebelum dia. Okey, so awak kena buat dekat bawah ni E, anak panah daripada E. Sebabnya dia kata kat sini sebelum nak buat tugasan E adalah A. Okey, so anak panah daripada A hingga ke E. Okey, kemudian F. F sebelum dia adalah C dan D. Okey, mana C dan D? Ni C dan dengan D kan? So F awak kena buat kat sini. Sebab tugasan sebelum dia adalah C dan D. Kat sini. F, C dan D. Okey. Kemudian G, F. Okey, mana F? Sini F kan? So kat sini G. Sebab sebelum dia kata F. G sebelum dia F. Kemudian H sebelum dia E. Okey, so kat sini H. Sebab sebelum dia E. Kemudian I. I sebelum dia G dan H. So yang ni G dan H. So dekat sini I. So G dan H. Okey, boleh nampak? Maksudnya sebelum A ni dia tak ada tugasan. So dia bermula dia seorang. Kemudian B ni sebab sebelum dia tugasan dia A. Kemudian C dengan D ni dia mesti duduk depan B dengan A. Sebab dia A, B mesti berurutan tugasan kan. Tetapi sebelum C dan D adalah B. Okey. Kemudian sebelum E adalah A. Kemudian sebelum F adalah C dan D. Sebelum G adalah F. Dan sebelum I adalah G. Sebelum H adalah E. Dan sebelum I adalah H. Okey, so yang ni adalah jawapan untuk soalan nombor 8. Okey, jangan lupa lepas awak buat yang ni, awak kena masukkan masa tugasan. So, atas pada A ni 8. So, tulis kat sini 8. Seterusnya 7. 7 ni apa? B. 7. C 5. 5. D 7. So, 7. E 12, F 10, G 5, H 4, I 6. Yang ni adalah waktu dia mengikut masa tugasan. Kalau A atas dia lah 8, kalau B atas dia lah 7. Okey. Yang ni adalah jawapan untuk nombor 1. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, nombor 2 dia kata tentukan kitaran waktu barisan. Okey, bila dia sebut tentukan kitaran waktu barisan, awak kena rujuk formula yang saya sertakan dalam nota slide. Okey. Dia kata kitaran waktu barisan. Cari kat sini mana formula kitaran waktu barisan. Maksudnya kitaran waktu lah. Okey. So kat sinilah. Okey. Kitaran masa dan kitaran waktu tu maksud dia samalah. So awak kena guna formula ni. Masa produktif sehari bahagi keluaran maksimum harian. Okey. Selepas awak tengok formula ni, awak kena cari masa produktif sehari dan juga keluaran maksimum harian. Okey, awak boleh tengok soalan. Dekat soalan dia kata masa produktif sehari adalah 7 jam. Jam dalam bentuk jam. Kemudian dikata kat sini dan jadual pengeluaran memerlukan 35 unit output untuk dilengkapkan setiap hari. So, masa produktif sehari adalah 7 jam dan keluaran maksimum sehari adalah 35 unit. Sebab dia kata boleh dikeluarkan setiap hari adalah 35 unit saja. So, jawapan untuk soalan B adalah awak guna formula ni kitaran masa setiap unit
So salin balik formula dia, kitaran masa setiap unit sama dengan masa produktif sehari bahagi dengan keluaran maksima harian. So sama dengan, kalau tengok sini 7 jam kan, so 7 jam bahagi 35, okey, unit. Kalau awak tengok jadual kita ni, kita buat dalam masa minit kan, sedangkan dia bagi dalam masa jam. So awak kena darabkan dengan 60 minit, sebab kita nak tukarkan jam ni kepada minit. So awak kena darabkan dengan 60 minit, sebab 1 jam sama dengan 60 minit. So awak darab, awak akan dapat, darab dulu baru bahagi 12 minit per unit, sebab minit, jam darab dengan minit akan dapat minit bahagi dengan unit. So 12 minit per unit. So ini jawapan untuk soalan B. Okey, soalan C. Cari bilangan minimum stesen kerja. Okey, cari kat sini formula bilangan minimum stesen kerja. Okey, ni formula nombor 3. Okey, jumlah masa kerja produktif bahagi kitaran masa. Okey, kitaran masa ni awak dah kira dah dekat sini. Ni lah kitaran masa 12 minit. Okey, so sekarang ni awak kena cari bilangan minimum stesen kerja. Awak kena cari ni je, jumlah masa kerja produktif. Jumlah masa kerja produktif ni adalah jumlah waktu yang digunakan untuk awak menghasilkan produk. So jumlah dia ni lah, semua ni total semua ni. Okey, so bilangan minimum stesen kerja sama dengan jumlah masa produktif bahagi kitaran masa. So sama dengan, okey, yang ni awak tambah semua ni, 8 ni. Okey, awak tambah daripada 8, 7 tambah 5 tambah 7 sampailah ke 6. Awak akan dapat jumlah masa kerja produktif bahagi dengan kitaran masa, yang ni 12. So bahagi dengan 12, so awak akan dapat 5.33. Kemudian awak kena bundarkan dia jadi 6 stesen kerja. Okey, so ini jawapan akhir. Okey, tengok soalan nombor 3. Soalan C. Soalan D. Okey, soalan D dia kata bina susun atur operasi. Okey, nak bina susun atur operasi soalan D adalah, okey, ya, yang ni dia rumit sikit. Okey, dia ada step yang awak kena ikut. Okey, first kali awak kena pilih pilihan yang ada. Kemudian pastikan stesen kerja berdekatan. Maksudnya A, B, C, D mesti berdekatan. Langkah 3, pilih waktu kerja yang panjang tetapi tak boleh melebihi kitaran masa setiap unit 12 minit. Maksudnya waktu tugasan tu mesti tak boleh lebih daripada 12 minit. Kalau sama dengan 12 tak apa, tapi 13 dan ke atas tak boleh. So mesti kurang daripada 12 minit ataupun sama dengan. Okay, so stesen kerja mana yang sepadan. Okay, ni awak kena rujuk kat sini. Okay, so stesen kerja yang sepadan adalah satu, pilihan stesen kerja yang pertama A sebab jadual kerja dia 8. Kemudian nombor 2 B dan C sebab 12. Yang ni awak boleh tengok balik dekat
diagram yang awak buat ni. A, kita boleh pilih satu stesen kerja sebab 8. Kemudian kita boleh pilih B dengan C. Kita boleh tambah 2 sebab 7 tambah 5 baru 12 kan. So dia tak lebih daripada 12. So yang ni tambah 2 stesen kerja yang kedua. Kemudian yang ketiga, tengok paling dekat lepas A, B, C tu E. 3 E. Kemudian yang keempat, sebab B dengan D ni kita tak boleh buat stesen kerja yang ketiga sebab 7 tambah 7 dah 14 kan. So kita tak boleh ambil B dan D. So kita tengok E sebab E paling dekat dengan A, B, C, stesen kerja yang paling dekat ni. Terus dekat sini pastikan stesen kerja yang berdekatan. So ambil stesen kerja yang ketiga 12. Kemudian stesen kerja yang keempat D dengan H sebab paling dekat kan. Kalau D dengan E tak boleh, 7 tambah 12 dah lebih daripada 12. So kita ambil D dengan H paling dekat. 7 tambah 4 12 kan. 7 tambah 4 11 kan. So yang ni tambah yang ni stesen kerja yang keempat. Yang kelima adalah F. Okay, 10 sebab 10 dengan 7 tak boleh. Okay, 10 dengan F dengan C pun tak boleh, 15. So F seorang dia. Kemudian nombor 6, okay, G dengan I. Ini stesen kerja nombor 6. Sebab F dengan G tak boleh gabung 15 lebih daripada 12. G dengan I boleh, baru 11. Okay, so yang ni stesen kerja yang ke-6. Lepas awak pilih, awak kena buat jadual ni, stesen kerja, pilihan, lepas tu jadual waktu kerja. Lepas awak dah buat ni, awak kena buat macam ni. Stesen kerja 1 A, stesen kerja 2 B dengan C, stesen kerja 3 E, stesen kerja 4 DH, 5 F G I. Bawah ni waktu kerja dia. Okey, kemudian tengok soalan E. E dia kata hitung kecekapan dan jumlah masa terluang antara barisan pemasangan. Hitung kecekapan dan jumlah masa terluang. Tengok formula soalan, dia nak tanya kecekapan. So kecekapan ni PTT bahagi EET darab 100. PTT ni apa? PTT ni yang ni, jumlah tempoh masa kerja produktif. Maksudnya awak tambah jumlah keseluruhan waktu kerja. Okey. Kemudian dapatlah PTT. So PTT bahagi dengan EET darab 100. EET ni apa? EET ni jumlah masa pekerja, iaitu bilangan stesen kerja darab kitaran masa. Bilangan stesen kerja ni kan kat sini ya. Awak kata awak ada 6 stesen kerja kan. Sebelum ni, soalan sebelum ni awak kata awak ada 6 stesen kerja. Okey. So guna 6 stesen kerja ni darab dengan kitaran masa. Kitaran masa awak dah kira kat sini, awak dapat 12. So 6 darab 12. Okey. So ni EET 6 stesen kerja yang awak dah cari sebelum ni, soalan sebelum ni, darab dengan 12 kitaran masa yang awak dah cari juga sebelum ni, dapat 72. Okey. So PTT ni 64, jumlah keseluruhan ni awak dah cari dah tadi, bahagi dengan EET 72 darab 100, awak dapat 88.89%. Yang ni nak dapat kecekapan. Okey, nak cari jumlah masa terluang ni, awak tengok kat sini formula dia, jumlah masa terluang EET tolak PTT bahagi EET darab 100. Okey, awak dah cari dah EET ni kat sini 72. So 72 tolak 64 bagi 72 awak dapat 11.11%. Okey, soalan F pula. Sekiranya pekerja dibayar 30 sehari, hitung kos kemalasan setiap minggu. Okey, tengok dekat sini. Formula kos kemalasan setiap minggu.
Okey, tengok awak ada soalan dia cakap jika dibayar gaji RM30 setiap hari, seminggu awak ada 5 hari. Okey, sebab kat sini dia kata anggarkan ada 5 hari seminggu bekerja. Okey, kos kemalasan adalah ni. Awak kena guna formula ni. Kos kemalasan setiap minggu adalah jumlah masa terluang darab gaji setiap hari dalam bilangan stesen. Maksudnya awak kena guna formula ni. Masa terluang darab kos upah harian, maksudnya gaji lah setiap hari, darab bilangan stesen. Okey. Nak cari kos kemalasan setiap minggu, jumlah masa terluang ni ada 11.11%. Awak dah cari kat atas ni. Okey, darab dengan 30 dalam soalan RM30 sehari, darab 6 stesen kerja yang awak dah buat soalan sebelum ni. So awak akan dapat 20 sehari. So dia nak kos kemalasan setiap minggu. So hari awak kena tukar kepada minggu. So dalam seminggu so RM20 sehari. Dalam seminggu ada 5 hari bekerja. So RM20 darab 5 darab 100. Ini jawapan untuk soalan D. Soalan F.